أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Ta'ala. Malam ni kita masuk ke surat 573. Sambungan daripada tajuk besarnya pembukaan kota Mekah. Bulan lepas kita cerita, bukan bulan lepas lah, tahun lepas. Ni dah masuk tahun baru lah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, diceritakan bagaimana dalam peristiwa sebelum berlaku pembukaan kota Mekah ni berlakunya pencabulan terhadap perjanjian Hudaibiyah. Maka Nabi tidak berfikir panjang, melainkan mengepung kota Mekah. Walaupun Abu Sufyan datang ke Madinah untuk berunding, Nabi tidak mengindahkannya. Walaupun Abu Sufyan ni pemimpin Mekah, pada masa yang sama dia juga adalah bapa mertua Nabi. Ya, yang Nabi berkahwin dengan anak kepada Abu Sufyan. Kemudian dalam peristiwa yang lain pula, ketika mana Nabi menggerakkan pasukan Madinah ni untuk bersiap siaga memerangi Mekah, Nabi memberi arahan supaya peristiwa ini dan usaha ini tidak dibocorkan. Dialah satu rahsia. Tiba-tiba seorang sahabat namanya Hatib Ibnu Abi Balta'ah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dia mengirimkan satu surat untuk mengkhabarkan kepada keluarganya yang masih ada di Mekah untuk sedia ataupun segera keluar daripada Mekah, kerana tak lama lagi tentera-tentera Madinah akan mengepung Mekah. Dan surat itu dikirimkan melalui seorang wanita. Dan wanita itu telah mengambil surat itu berseorangan, berkuda ataupun berunta, merendah. Dan ketika itu dia sedang berhenti di suatu wadi ataupun di suatu kebun tamar. Jadi Nabi telah diberitahu oleh Jibril tentang benda ini supaya dia tidak bocor rahsia negara. Diarahkan Sayyidina Ali dan beberapa lagi sahabat untuk pergi mengejar dan merampas surat itu. Dalam keadaan itu, perempuan itu tak nak mengaku. Dia kata tak ada. Maka Sayyidina Ali pun mengugut, kalau kamu tidak mau memberi surat itu sedangkan Rasulullah telah mengkhabarkan pada kami, takkan mungkin salah, kami akan menggeladah segala tubuh badan kamu. Bila demikian, takutlah perempuan itu. Akhirnya dia mengakulah. Surat itu disembunyikan di balik sanggul rambutnya. Perempuan ni dia adalah tempat-tempat rahsia. Sebab tu orang-orang dulu, orang jual ikan ni pergi dengan motor masuk depan rumah. Kat mana biasa dia selit duit dia tu? Dia selit dalam baju dalam. Kalau dia tu pakai kain
Apa panggil tu? Ngembang tak? Berkembang. Dia selit kot celah-celah mana tak tahu. Lepas tu dia celik ke rambut dia, sanggul dia. Dia ada tempat-tempat menyelik lah. Kalau orang lelaki dia selit kat mana tak tahu. Dah. Jadi maknanya tempat dia tu adalah tempat-tempat sulit dia dan sebagainya. Gitu. Jadi daripada peristiwa itu dapat diambil beberapa kesimpulan. Disebut adapun, kita sambung dia, adapun perempuan dan kenderaan unta yang dikirimkan oleh Hatib ke Mekah dan ugutan Ali radhiyallahu terhadapnya itu. Ali ugut, kalau tak bagi kak, kami akan buka kain kamu. Sekurang-kurang macam tu lebih kurang. Tak. Tidak termasuk dalam perkara ini kerana dua sebab. Dia sebab tindakan Ali ni merugut perempuan itu, ya, di situ ada beberapa perkara yang perlu dilihat. Dapat ni ada berkaitan tentang keselamatan negara. Dia berkaitan tentang masalah orang kata dokumen yang agak penting yang melibatkan nyawa manusia. Benda ni bukan benda kecil. Pertama, perempuan itu bukanlah dituduh dengan syak. Dia bukan dituduh dengan syak. Maksudnya bukan di atas fitnah bahawa perempuan ni bawa surat dan berita itu dapat melalui beberapa berita yang belum tentu kesahihannya. Jadi maknanya dia nak geladah perempuan tu atas info ataupun satu penyataan yang betul-betul jelas dan benar. Maknanya benda tu diyakini bahawa perempuan tu memang bawa benda tu. Ya, kalau zaman kita ni mungkin ada kamera ke ataupun beberapa orang yang melihatnya dan diambil beberapa bukti. Tapi di zaman ni Nabi cerita sendiri. Jibril bagi tahu. Takkanlah daripada mulut Nabi ni, ya, satu benda yang syak datang pula daripada Jibril. Sudah pastilah benda itu perkara yang benar. Malah sudah jadi nak geladah perempuan tu boleh dengan syarat berita yang sampai tu benar-benar bukan berita yang masih dalam sama-sama. Kalau sama-sama tak dibenarkan. Tapi kalau jelas dan benda bukti itu jelas, berita itu pun betul, ya, maka boleh diugut sedemikian rupa. Jadi dia sebut malah sudah sabit kesalahannya. Kesalahannya telah sabit. Sebab telah diumumkan oleh baginda Nabi. Benda nak jadi salah tak salah ni kita kena tahu. Benda tu dari segi hukumnya betul ke tak betul. Sebab ada orang dia buat benda salah tapi dia rasa macam tak salah. Dia rasa tak salah. Dia confused. Jadi dia buat benda yang di luar daripada pengetahuan dia. Mungkin boleh dimaafkan. Tak? Tapi kalau dia buat dengan benda yang dia dah tahu dah. Ya, maka batal lah. Kalau contohlah orang nak pergi ihram dah. Dia dah niat dah dekat miqat, tiba-tiba dia pakai seluar dalam. Dia kata saya pakai seluar dalam ni. Lah, kamu dah niat kena cepat-cepat. Kalau dia buka masa tu cepat-cepat tak perlu dam lah. Tapi kalau dia kata segan nak buka dalam bas pun kau betul ke bang? Kerana dia tak buka itulah dia kena dam. Kalau masa tu dia dibagi tahu tak boleh, cepat-cepat dia buka. Tu dimaafkan. Dimaafkan dah. Sebab benda itu kesalahan yang tidak dia ketahui. Jadi di sini dia sebut kesalahan itu telah sabit. Kerana yang memberitahu perkara itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang merupakan manusia yang paling benar perkataan dia. Dia panggil Sadiqul Masduq. Nabi-nabi ni Sadiqul Masduq. Benar, Masduq, dibenarkan. Bukan kata benar saja, bahkan diyakini kebenaran dia. Diyakini kebenaran dia. Sebab Nabi ni tak pernah menipu. Nabi ni tak pernah menipu sehingga kan dia ni pada zaman Mekah dulu lagi sebelum kerasulan dia pun
dia sudah diiktiraf oleh masyarakat Mekah sebagai Al-Amin. Betul tak? Al-Amin, yang amanah, yang jujur, yang tak pernah orang hidup dengan Nabi ketika itu Nabi menipu orang. Tak. Bahkan harta-harta berharga disimpan. Orang titipkan kepada Nabi untuk disimpan. Sebab apa? Orang percaya. Bila ada orang nak pergi musafir, bila ada orang nak tak rasa selamat hartanya, dia bagi pada Nabi supaya simpan. Bila dia berhajat nak balik, dia pergi jumpa Nabi, Nabi boleh serah. Sebagaimana barang tu diberikan pada mula, diserah pun begitulah. Tak ada kata terkurang, kata apa ni yang mencurigakan. Sebab apa? Sebab orang yakin. Tu dia. Jadi Nabi ni adalah seorang yang amanah. Bahkan disebut pula dalam Al-Quran, Nabi ni tidak akan bercakap illa wahyu yuha. Yang melainkan apa yang dia cakap itu adalah daripada wahyu. Daripada wahyu. Begitu. Malah perkataan Nabi itu menjadi dalil yang paling kuat. Sebab ucapan Nabi, perbuatan Nabi dan juga ikrar Nabi ni dikira sebagai al-istidlal ataupun dalil. Dalil yang diambil sebagai istidlal dalam mengeluarkan hukum. Sebab tu Nabi kata taraktu fikum amraini lan tadillu in tamassaktum bihima abadan kitaballah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya jika kamu berpegang pada keduanya, iaitu Al-Quran dan hadis. Maknanya daripada Rasulullah. Maka tidak harus dikiaskan kepadanya untuk menyeksa orang-orang yang dituduh secara syak. Jadi tak boleh. Jadi kalau kita ni tuduh orang tu secara syak, maka kita pun nak kiaskan dengan perbuatan yang Sayyidina Ali buat ni. Tak boleh. Sebab perkara yang Sayyidina Ali ni adalah arahan daripada pimpinan negara. Dan pimpinan negara itu pula adalah orang yang benar-benar dipercayai. Maka boleh dilakukan penyiasatan sampai peringkat menggeledah tubuh badan seorang perempuan. Gitu. Tapi kalau dia dapat terima berita itu daripada orang yang disyak dari segi kebenaran dia, dipanggil rijalul kadzab, seorang pendusta, seorang yang nyanyuk, seorang yang tidak boleh diambil penyaksian dia kerana dia ni seorang yang fasik, maka ketika itu kita tak boleh nak kiaskan dengan apa yang berlaku pada perbuatan Sayyidina Ali ni. Tak boleh ambil cara yang sama. Begitu juga tidak boleh dikiaskan kepada peristiwa bapa saudara Huyai Ibnu Al-Akhtab, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memberitahu. Huyai bin Akhtab ni adalah seorang pemimpin Yahudi. Huyai. Jadi dia ni, anak dia ni dikahwini oleh Rasulullah. Dan dia sendiri, Huyai ni, dia tidak masuk Islam. Jadi diceritakan tentang peristiwa berkaitan dengan bapa saudara dia. Baik, kedua, tidak juga boleh menarik dan menanggal baju untuk mencari surat itu sama seperti menyeksa ataupun mengurung. Tidak juga boleh menarik dan menanggal baju untuk mencari surat itu sama seperti menyeksa ataupun mengurung. Sungguh besar beza antara keduanya itu, iaitu kerana perempuan itu sudah sabit bahawa surat itu ada padanya, tidak diragu-ragu lagi. Tidak ada jalan untuk mengambil surat itu daripadanya melainkan dengan memeriksa dalam bajunya. Maka itu adalah satu perkara yang disyariatkan, malah wajib, kerana diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok, kalau dekat airport immigration ni, kalau di Amerika ni, bila masa timbul dulu, ingat apa panggil PWTC dia tu,
PWTC dah. WTC apa ni? WTC dia tu meletup. Mereka ni buat sekatan yang agak ekstrim lah. Sehingga kan siapa-siapa daripada negara umat Islam yang berjanggut, yang berserban, ya, dia akan diperiksa, masuk dalam bilik, digeladah, disuruh dibuka satu seluruh badan. Dibuka seluruh badan sampai macam tu sekali. Ya. Padahal dekat tempat pemeriksaan tu pun dah ada X-ray lah. Dah boleh nampak dah. Tapi kerana dia ni untuk menyeksa ataupun nak menyusah-nyusahkan umat Islam. Adapun mengenai Zubair menyeksa bapa saudara, ya, Huyai Ibn Akhtab, pertamanya ia lebih tepat atau sabit kesalahannya, bukan lagi tahmah atau dituduh secara syak. Kemudian keduanya, bapa saudara Huyai itu ada kaitannya dengan perkara jihad dan perang di antara muslimin dan Yahudi. Lalu tidaklah harus dikiaskan ke situ. Sesaan itu dia ada kaitan dengan jihad. Ya, sebab dia telah melakukan suatu pencerobohan dan pengkhianatan. Adapun sangkaan bahawa pendapat yang membolehkan menyeksa orang yang dituduh kerana syak, seperti pendapat Malik radhiyallahu anhu dalam fiqahnya, adalah satu sangkaan yang salah, kerana bercanggah dengan kenyataan dalam mazhab Imam Malik sendiri. Ini adalah khilaf di dalam pandangan ulama mujtahid tentang boleh ke tak boleh kita menyeksa tawanan-tawanan perang. Cuma dalam hal-hal yang melibatkan kepada kerahsiaan dan perlunya mencari bukti-bukti ataupun petanda-petanda tertentu, kadang-kadang kenalah melalui sedikit penyiasaan. Yang mana penyiasaan itu tidaklah membawa kepada kecederaan. Semacam, ya, bila seorang suami dia marah pada isteri dia boleh pukul isteri dia. Tapi pukul tu di mana? Dia tak boleh pukul di tempat-tempat yang memberi kesan yang orang kata yang tempat yang sensitif, muka, dada, tempat kemaluan dan tempat-tempat yang agak boleh mencederakan. Biasa pukul ni biasa di pinggul, di telapak kaki, telapak tangan, di belikat. Tu tempat-tempat yang agak susah nak mendatangkan kecederaan. Dan pukul pula bukan pukul orang kata macam sesaan di penjara kita ni. Hak tukang pukul tu masya-Allah. Tu badan berketul-ketul. Undertaker punya badan. Dia punya rotan dia lok panjang. Sebesar ni. Sekali dia hayun tu melekat kulit. Kawan tu hak kena tu takbir. Allah. Tangan kena tu baru ingat ke Tuhan. Masa buat jahat lu tak ingat ke Tuhan. Jadi masa dia pukul pula tu, antara tempat pukul tu tidak dilapik apa-apa. Itu tidak syar'i. Tidak syar'i. Sedangkan kalau yang berlaku di Aceh tu, bagaimana pukulan terhadap orang yang minum arak ke apa ke, dia tidak boleh angkat ketiak dia. Seolah-olah kalau letak buku tu, kalau dia angkat jatuh buku, dia tak boleh angkat. Gitu je. Piuk dah. Dia bukan nak menyeksakan, dia nak memberi kesan rasa malu supaya tidak dilakukan oleh manusia yang lain. Nak menimbulkan rasa malu supaya kelak tak dia ada orang yang lakukannya balik, ditirunya perbuatan itu. Mendidik. Ya, dia lebih kepada mendidik, bukan kepada nak menyeksa. Jadi banyaklah. Sampai kita tengok yang timbul 2-3 hari baru ni viral tentang seorang anggota polis, dia tampar berulang tu. Pom. Dahsyat. Zaman sekarang tak boleh buat dah macam zaman-zaman dulu. Zaman dulu orang tak rakam mana. Ni semua orang rakam. Sampai orang mancing kat tepi sungai pun orang rakam.
Hang dari mana ni? Ni sungai bapak aku. Tak, sungai pun dari nama Cik. Pakat mengaku belaka. Tak. Ni sungai bapak aku yang buat. Mujur kawan tu kata, air ni bapak aku yang isi. Mungkin ada orang lain, ikan hak dalam tu bapak aku dulu letak. Sudah, pakat mengaku belaka tak. Ada. Sekarang viral belaka tak. Ya. Perempuan tak pandai siap ikan pun viral. Awak masuk gula dalam enjin kereta pun viral. Semua viral belaka. Zaman sekarang tak boleh lah. Dia tak boleh nak seksa-seksa. Lagipun memanglah kalau ikut aktanya tak boleh lah. Nak tumbuk ke, nak cedera ke. Tak. Sampai peringkat itu. Cuma dia ada cara-cara dia. Nak boleh kedapatkan maklumat-maklumat daripada penjenayah ni. Dengan cara-cara tertentu. Yang tidak boleh menampakkan. Tak. Macam pukul anak kita sendiri. Kalau lebam-lebam. Tak. Dia pergi sekolah tengok lebam-lebam. Cikgu pergi lapor pada polis. Kena bapak dia sendiri. Tak pasal-pasal kena ada. Ataupun kita pergi ke klinik. Doktor tengok. Dia kena pergi lapor pada polis. Kalau dia tak lapor, dia dikira syubhat. Dia yang kena. Bila dia lapor, mak bayar dia kena. Tak. Jadi tak payah kata siapa-siapa pun mencedera orang. Mak bapak sendiri pun tak boleh. Sekarang ni dah. Kat sekolah lagi lah cikgu-cikgu dah takut dah. Nak cubit anak-anak kita pun dia takut dah. Dulu bukan main lagi. Mak ayah bawa watan sendiri. Ni watan cikgu. Anak saya malas ke apa ke watan saya bagi izin. Sekarang tak boleh. Ya, tak boleh. Jadi budak-budak mak bapak lagi lah. Tak. Jadi apa? Jadi naik atas kepala. Jadi naik atas kepala. Tak. Duduk backup kepada anak-anak. Gitu. Baik. Kedapatan dalam kitab Al-Mudawwinah dari riwayat Samnun daripada perkataan Malik radhiyallahu anhu katanya, saya berkata, dah. Apakah pendapat kamu bila ditetapkan hukum had, hududlah, setelah diancam dan diugut atau dipasung ataupun dijanjikan seksa, pukul ataupun penjara? Adakah boleh dilaksanakan hukum had kepada orang itu ataupun tidak? Tak, katanya, yakni kata Malik ataupun Imam Malik radhiyallahu anhu, barang siapa yang menentukan hukum had setelah diugut, ya, adalah kata-kata yang tidak tepat, maka janji seksa, pasung, ugut, penjara atau pukul, semuanya itu adalah tidak tepat. Kemudian kata Imam Malik lagi, saya berkata, jika dipukul dan diugut lalu ditetapkan kesalahan orang yang dituduh dan dikemukakan orang yang terbunuh ataupun dikemukakan barang-barang yang dicuri, apakah harus dilaksanakan hukum hudud ataupun had kepada orang yang dituduh mengikut apa yang dibuktikan dengan cara itu atau tidak? Katanya tidak boleh dilaksanakan ke atasnya hukum had, kecuali dengan membuktikan kesalahan atau orang yang dituduh mengaku tanpa merasa takut kerana diugut. Dia kata tak boleh. Dia orang yang kena hukum hudud ni, pertama dia kena ada 4 orang saksi yang adil, yang mukmin, yang adil. Ya, ataupun kalau tak ada saksi, dia sendiri yang mengakui. Dia mengaku. Tak. Dan dia mengaku tu pula tanpa diugut ataupun digertak atas kesedaran diri dia dan atas ketulusan diri dia. Dah. Kalau dia diugut, mungkin dia akan bercakap tak berapa tepat. Kerana dia takut pada ugutan. Dah, ugutan sekian dan sebagainya dah. Jadi tak boleh. Dia kena kena bebas. Dia kena bebas. Baik. Itu berkaitan tentang diambil peristiwa Sayyidina Ali itu boleh dikeluarkan beberapa hukum dan tindakan mahkamah. Berdasarkan. Sebab itulah apa yang berlaku zaman Nabi ni dikaji oleh para alim ulama. Kerana di sana ada sabitan-sabitan berkaitan tentang masalah hukum di dalam orang kata apa?
Di dalam pemerintahan ke, dalam bab qadi ke, ataupun dalam bab apa-apa. Tak. Sebab tu kita orang awam ni kadang-kadang tidak memahami. Contohlah isteri Abu Sufyan. Dia pergi mengadu pada Rasulullah bahawa Abu Sufyan ni kedekut, suami yang kedekut. Dia tak bagi biayai untuk duit dapur, duit rumah tangga. Jadi Nabi dia tanya Nabi, macam mana saya boleh ambil tak duit dia? Nabi kata kamu boleh ambil duit ni. Tetapi sekadar keperluan untuk hari itu. Contohlah, sehari kita masak, isteri masak, berapa keperluan harga yang dia perlu ambil? Sekarang ni tuan-tuan, kalau pergi makan kat kedai, tuan-tuan makan dengan bini 2 orang kat kedai, berapa kos dia tak? Lauk biasa-biasalah, bukan lauk ikan patin. Ya ni dia ambil ikan patin buah. Memang lah. 2 orang dekat RM60. Tak? Ikan patin pun dah naik harga dah. Itu pula ikut label dia tak? Ikan patin saka lain, ikan patin buah lain. Buah ni lagi lah mahal. Saya tengok kat Asyar Alam sebelum ni RM15 dah semangkuk. Itu ikan patin saka. Ya, sekarang dah naik harga dah. Buah ni pula 20 berapa tak tahu. Kita lalu pun kita gerun nak masuk. Ikan patin, ikan apalah, harga naik dah. Makanan biasa-biasa. Tuan-tuan pergi kat kedai makan tengah hari, sekepala kita saja pun berbelas-belas ringgit dah. Campur dengan air, makan dengan isteri kita 2 orang, dah RM30 lebih dah. RM30. Cuba kita pergi satu keluarga tuan-tuan, 100 terbiasa. Kedai Tok Ayah ke apa depan tu? Tok Ayah. Tok Ayah. Tok Imam Anggur. Macam biasa pergi. Jadi satu keluarga 5 orang makan, dah 100 lebih dah. Anak kita pula kalau dah makan kat kedai, dia tak minta dah TO. Dia tak minta dah TO ais. Dah. Nak apa? Carrot susu. Nak apa? Green tea. Kau kena shake. Pening kepala bapak. Aduh, ni RM5 kat atas belaka ni. Ni. Coklat tabur. Coklat tabur. Macam-macam lah. Ni anggur. Sekarang ada pula anggur apa panggil? Mangga susu. Mahal-mahal belaka tu. Air saja dah berapa puluh ringgit dah tuan-tuan. Jadi Nabi kata kamu ambil ikut keperluan. Satu hari itu berapa? Kalau satu hari untuk makan minum tengah hari, malam, jumlah dia kita katalah RM50. Kamu kena ambil sampai RM50 saja. Jangan lebih. Nabi bagi tahu pada Ummu Habibah ni. Isteri kepada Ummu Jami', isteri pada Abu Sufyan. Hindun. Nama dia pun Hindu juga tak. Jadi tak boleh lah. Bila Nabi kata boleh tu, dia pergi ambil duit Abu Sufyan ni, siap untuk beli barang kemas. Pening kepala. Ambil sekadar untuk kadar makan sehari. Esok lain pula. Nak ambil tanpa izin tu boleh. Tapi syarat dia dengan cukup masa. Ni kadang-kadang duit hak dalam poket kita dia pergi basuh tu, adalah dia 340. Diam gitu je lah. Kejap-kejap hilang duit kita. Kejap-kejap dah hilang. Hak mana dalam poket tu dia kira duit dia. Kena pula duit kita berapa banyak dalam poket dah. Dia pergi ambil basuh. Tu yang dia sidai kat tepi mesin basuh tu. Dan dia diam. Bila pula dia sebut? Dia sebut dekat raya. Abang minta maaf lah. Sejak saya ni gini-gini, duit abang saya basuh banyak dah, saya ambil simpan guna. Jadi tak boleh ambil yang macam tu kena ambil ikut keperluan. Jadi maksudnya nak hukum dia, yang Nabi keluar hukum pada Hindun tadi, ulama duk bahas ni. Adakah boleh seorang macam kita ni pergi jumpa Tok Imam ke apa ke, bagi Tok Imam bagi fatwa ataupun bagi arahan macam tu? Tak. Imam Syafi'i kata kedudukan Nabi ketika itu adalah sebagai qadi.
Dia adalah pemerintah, pada masa yang sama dia adalah qadi. Nabi ni penentu hukum. Dah. Jadi dia kena berdasarkan kepada penentuan hakim terhadap benda tu. Jadi Imam Syafi'i kata dia adalah berkaitan tentang keputusan mahkamah. Sebab tu kadang-kadang kita nak tetapkan sara hidup bila bercerai dah. Ketentuan hakim akan menentukan berapa kos. Selama dia ni tidak membayar nafkah, hakim akan cek berapa tahun dia tak bayar nafkah kepada isteri. Isteri kata sejak 5 tahun ni dia tak pernah bagi nafkah untuk saya. Maka hakim akan kira campur tolak. Dah. Jadi hakim yang akan buat keputusan. Jadi dia ambil daripada kata Nabi itu, sama ada dikiaskan sebagai Nabi sebagai hakim ataupun sebagai Nabi dan sebagainya. Itu dia ambil kira. Bukan mudah-mudah diletakkan hukum. Baik, yang ketiga, hadis mengenai perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hatib dan jawapan Hatib kepada baginda itu menjadi dalil kepada kita, di samping ayat Quran yang turun dengan sebab itu, bahawa tidak dibolehkan kepada muslimin bila-bila dan di mana-mana pun untuk membuat perhubungan dan mengasihi atau bermesra dengan musuh-musuh Allah, yakni kafir, atau memberi sebarang pertolongan atau bantuan atau persaudaraan kepada mereka seperti yang telah dibuat oleh Hatib. Padahal beliau menyatakan perbuatannya itu semata-mata perhubungan ataupun hubungan yang tidak ada kena-mengena dengan agama atau pegangan mereka. Dia cuma mempertahankan mereka itu hanya hendak melindungi kaum kerabatnya yang masih ada di Mekah. Ayat-ayat Al-Quran yang turun itu jelas memerintahkan muslimi membuat hubungan dan meminta perlindungan terus kepada Allah sahaja. Diperintahkan supaya muslimi menghubungi manusia di mana-mana sahaja manusia, di atas asas ataupun dasar yang dikehendaki oleh agama Islam. Ini dengan cara ikhlas. Kalau tidak, bagaimana hendak digambarkan bahawa muslimin harus mengorbankan harta benda, jiwa raga, keinginan dan kesukaan serta kegemaran mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hatib ni kan dia hantar surat tu. Maka setelah itu ditangkap, kemudian dihadapkan Hatib depan Nabi. Hatib bila depan Nabi, Sayyidina Umar ni dah minta izin dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, serahkanlah munafik ini pada aku, biar aku penggal kepalanya. Penggal kepalanya. Nabi kata apa? Jangan Umar. Hatib bin Ibn Abu Balta'ah ni, dia ni ahli Badar. Ahli Badar. Sehingga kan dalam Quran kata, if'al ma syi'ta fa innahu ghafur. Apa dia? Buatlah apa yang kamu nak buat, sesungguhnya kamu diampuni oleh Allah Ta'ala. Ahli Badar ni dia ada keistimewaan tertentu. Maknanya mereka ni diampuni oleh Allah akan perbuatan-perbuatan mereka. Cuma diletakkan beberapa nasihat supaya jangan melakukannya lagi. Lebih-lebih lagi meletakkan kepercayaan kepada orang kafir. Yang sebelum ni kita sebut tentang ayat Al-Mumtahanah. Mumtahanah ni maknanya perempuan-perempuan yang diuji, ataupun yang mendatangkan fitnah. Dalam ayat pertama tu, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan musuhku dan musuh kamu ketua-ketua yang kamu berikan kasihan belas kepada mereka, dan bahawasanya mereka telah kufurkan kebenaran yang telah didatangkan kepada kamu. Nabi tak bagi kita berkasih sayang pada orang kafir, apatah lagi melakukan hubungan politik. Melakukan dia panggil sebagai hubungan yang boleh membawa kepada kekuatan pada mereka. Nabi tak bagi. Jangan ambil musuh Allah dan musuh kamu. Musuh Allah dan musuh kamu. Sebab mereka ni memang jelas musuh Allah. Sebab mereka lawan Islam. Tapi maksudnya tuan-tuan, ini panggil kafir harbi, kafir zimmi. Kafir harbi ni dikira sebagai kafir yang ekstrim.
kafir zimmi ni zimmah, di bawah perlindungan. Dah, maka sebab itulah Nabi walaupun duduk di Mekah ni, di Madinah ni ada kafir juga. Yahudi tu kafir lah. Tapi Nabi buat perjanjian. Boleh buat perjanjian dengan kafir, tapi dengan syarat dia ni ia mengikut bayar jizyah dan juga mengikut peraturan Islam. Tapi ketika mana Yahudi Qainuqa ni, dia pernah satu ketika popok Yahudi ni dia menzalimi seorang perempuan. Dia letak satu kayu ataupun benda tajam, menyebabkan perempuan tu duduk tak perasan, ya, mendedahkan aurat perempuan ni. Ketika itu datang seorang lelaki nampak peristiwa itu, dia datang marah kepada Yahudi ni. Popok Yahudi ni kerumu dia, pakat duk tumbuk-tumbuk, akhirnya mati. Perempuan ni lapor pada Rasulullah. Rasulullah pergi kepung popok Yahudi ni, Bani Quraizah. Dan Nabi minta bawakan lelaki itu saja. Tapi popok Yahudi ni tak nak. Akhir sekali Rasulullah kepung. Rasulullah kepung popok ni. Makanya mereka ni melakukan penentangan, terbatal perjanjian, maka Nabi kepung. Bukan begitu juga Quraizah. Bila Nabi pergi ke pedalaman, ke kampung mereka, kerana mereka nak berjumpa Rasulullah, tiba-tiba di saat itu popok Yahudi bersepakat. Dia kata kalau kita nak bunuh Muhammad, saat inilah kita boleh bunuh dia. Nabi Muhammad ketika itu duduk menyandar di sebuah rumah. Tiba-tiba ada seorang Yahudi, dia naik atas loteng, dia nak baling batu tu. Jibril datang, kata, wahai Muhammad, cepat-cepat kamu tinggalkan tempat ini. Masa tu Abu Bakar ada, Osman ada, ya, Abu Talha pun ada. Nabi tak bagi tahu sepatah pun. Nabi balik pergi ke Madinah. Ya, popok apa ni Abu Bakar, Sayyidina Ali ni duk ingatkan Nabi ni pergi qada hajat. Biasa pergi keluar qada hajat ni pun Nabi tak bagi tahu. Tapi dia tunggu-tunggu, dia cari sekitar, tak ada. Lalu mereka balik, tengok-tengok Nabi dah siapkan tentera di Madinah nak pergi serbu, sebab mereka telah melakukan pemusuhan. Adakah orang kafir yang ada hari ni, ya, dia bawa sampai peringkat macam tu? Ya, orang kafir hari ni kita tengoklah, sampaikan mereka nak campur dalam urusan agama, sampaikan mereka nak jadikan dalam urusan agama Islam ni mereka nak hantar wakil-wakil dia. Ya, tak cukup lagi ke? Ya, bekas peguam negara ada, mufti ada, pakar-pakar setiap urusan setiap bidang ada. Tiba-tiba mereka nak juga slot in masuk dalam tu. Ini maksudnya keceluparan. Mereka cuba nak masuk dalam urusan umat Islam. Apatah lagi sebelum ni mereka hina azan. Mereka cetuskan ketegangan masalah hadis 40 di sekolah-sekolah. Sampai ke hari ni pun tak dibawa. Sebelum ni duk bahas nak dibuang 2, 3, 4 hadis. Sampai ke hari ni pelajaran hadis 40 tu, ya, tidak diajar lagi di sekolah. Sampai macam tu. Ini dah sampai peringkat kafir apa tak tahu. Kalau zaman Nabi rasa dah lama dah kena kepuh. Jadi mereka ni dah sampai peringkat naik toncang ke apa dah. Gitu. Jadi ayat tadi menceritakan Nabi tidak benarkan ambil yang dah memang jelas menjadi musuh. Kalau dia tu baik dan dia ikut Islam dan dia tidak melakukan penentangan, itu tak apa. Tapi yang tak boleh ni bila dia telah jelas, ya, dia memang anti Islam, sampai peringkat dia nak tubuhkan suatu jawatan kuasa, nak suruh Islam ke agama ni dihapuskan dalam surat beranak ke IC ke, ataupun dia buat sekarang heboh tentang masalah dia nak dia nak cabar undang-undang agama syariah di mahkamah. Ini semua ni sudah sampai peringkat mereka cuba masuk ke dalam urusan umat Islam. Ini maknanya tak boleh dah. Mereka ni jelas-jelas menunjukkan musuh Islam. Ya, musuh Islam. Kita tak boleh dah bergabung dengan mereka dan bersahabat dengan mereka. Dah. Terlihat tengok kat Singapura, ya, anak-anak umat Melayu, umat Islam tak boleh pakai tudung pergi sekolah.
Sampai peringkat macam tu. Ya. Macam-macam tekanan-tekanan. Ya, orang-orang Islam dipecah-pecahkan kedudukan mereka. Tidak boleh duduk di satu tempat kerana boleh mendatangkan kekuatan pada umat Islam. Dia pecah-pecahkan jadi selemah-lemahnya. Sampai macam tu mereka buat dah. Gitu. Azan. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kita sambung sikit lagi. Jadi berdasarkan ayat itu kita sambung dalam muka surat 575 ni. Itulah yang menjadi sulit kepada mereka yang mengaku diri mereka itu muslimin pada zaman ini. Nak kaitkan. Ya.
Mereka datang ke masjid-masjid untuk bersembahyang. Tak, meriahlah masjid. Kena pula sekarang ni macam-macam program. Ya, program sunaton. Sunaton. Tak, sunaton. Ramai sampai panggil bomba, meriahlah tak. Lepas tu program subuh seperti Jumaat. Yang terbaru ni 28 bulan ni. Bertempat di Masjid Munawarah. Section 28, 27 tak. Alam Mega. Sebelum ni terpaksa guna selebriti lah, ahli sata dan sebagainya. Baguslah untuk kebaikan. Jadi ramai datang, anak-anak muda dan sebagainya. Tapi janganlah dijadikan sebagai program yang berkala. Jadi sebenarnya dia mencetuskan supaya dia jadikan sebagai budaya. Itu baguslah, dijadikan sebagai amalan. Jangan dijadikan hanya sekadar fenomena saja. Tak? Dia macam bila dulu ada forum perdana ramai, tak? Ada ulama-ulama tertentu datang ramai. Bila ulama tu je datang ramai, bila ulama lain datang, ustaz-ustaz lain datang, tak ada apa. Jadi kita tak boleh memilih-milih begitu. Sebab apa yang disampaikan tu ada ilmu hadis Quran yang sama. Ada. Kenapa kita hanya memilih-milih tertentu untuk datang? Sedangkan datang masjid surah ni bukan atas dasar desakan penceramah, tetapi dia didasari atas nilai iman. Kita ada iman ke tak ada iman? Dah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja yang memarahkan masjid-masjid ini adalah orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau kita rasa kita ada iman, benda itu sendiri yang mendorong kita datang. Bukan kerana ada penceramah ke, selebriti ke apa ke tak. Atas dasar datang daripada kesedaran keimanan. Jadi begini kat dia kata, mereka ni masjid datang ke masjid bersembahyang. Banyak sungguh mereka lakukan zikir dan wirid. Kena pula yang ikut tarikat-tarikat tertentu. Biasa orang ikut tarikat ni dia ada disiplin dia. Baca tahlil sekurang-kurangnya 1000. Ya, biasa-biasa. Nak suruh itu sikit 3000. Selawat dah 3-4 ribu. Jadi kena baca setiap hari. Dia adalah zikir-zikir dia mengikut tarikat masing-masing. Dah ada yang letak 1000, 2000. Ada yang letak paling basic 100. Dia kata tak payah banyak-banyak lah, 100 dulu. 100 ada. Kadang-kadang 1000 tu boleh buat sehari 2 je lah. Lepas tu al-ghuyub ada. Jadi buat sikit-sikit. Yang penting istiqamah. Tak? Yang penting istiqamah. Berwirid itu, berzikir dan berwirid sampai putus buah tasbih tu. Kalau pakai counter tu sampai tercabut spring counter tu. Subhanallah, subhanallah. Ceng. Sekarang pakai digital lah tak? Macam-macam digital. Dulu dia pakai digital macam pegang. Lepas tu pakai macam cincin. Macam-macam bentuk. Dah. Lepas tu sekarang dah tak nampak dah. Tak ke mana dah. Jadi biarlah kita ni istiqamah berterusan. Dah. Hingga tak pernah lekang rangkaian biji tasbih yang bergerak di tangan mereka. Dah. Tasbih pegang subhanallah, 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 tapi komunis. Berapa ramai ada umat-umat Islam yang menganut pahaman komunis, tapi tasbih ada kat tangan. Dah, subhanallah, 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 subhanallah. Dahsyat, dah. Tapi berpahaman sosialis. Inilah maknanya orang yang tidak faham. Ya. Tetapi masih tetap membuat hubungan dengan manusia berdasarkan ketua, tuan ataupun kekeluargaan, atau berdasarkan kepentingan kebendaan dan keduniaan, atau berdasarkan ilham dari keinginan dan tujuan kepentingan. Tidak penting kepada mereka apa yang mereka lakukan itu sama ada diharuskan ataupun tidak oleh agama. Mereka ni tetap mengambil orang-orang kafir, jadikan dia ketua jabatan, ya, dalam organisasi, dalam parti, dalam apa. Tak, sedangkan benda tu tidak dibenarkan oleh Islam.
Kalaulah mereka ni benar-benar memperlihatkan pemusuhan mereka kepada agama, tidak dibenarkan sama sekali. Dah. Apatah lagi kita menyokong mereka sehingga mereka menjadi kuat. Sebab tu sejak daripada 7 Oktober kita lihat ni panjang sikit lah. Dah, panjang sikit. Dia punya apa panggil? Dia punya masa dia dah. Masa dia. Sebelum ni sekejap aja. Lepas tu dia apa panggil back to basic balik. Ada. Boycott ni macam-macam. Sekejap aje lah. Seminggu, 2 minggu. Tengok. Lepas tu dia tengok McDonald ke KFC ke apa ni? Starbucks ke apa ke? Ada. Dah mula dah datang. Dah mula dah beratur. Ada. Kita kena ingat balik tuan-tuan dah. Ada yang mengatakan yang kita tengok sekarang pelanggan sudah mula ramai lagi. Mereka sudah mula lupa tentang amalan boikot fisabilillah. Dia kata saya tak akan pernah lupa kata-kata Presiden Israel ketika diwawancara. Dia kata apa? Orang-orang yang boikot produk kami ini hanya umpama seekor anjing yang akan kembali kepada tuannya apabila mereka lapar. Masa mula-mula marah tu semua lengang ni. Ada Starbucks lengang, McDonald lengang, itu lengang. Tapi bila dah lama dia lupa dah. Ya, jadi nilailah sendiri kata-kata itu. Adakah betul kita hanya seperti seekor anjing di mata mereka? Bila dah sampai satu masa kita kembali pula menggonggong mereka. Ada. Jangan boikot sampai bila-bila. Tak makan KFC tak lapar Tak, banyak lagi benda boleh makan. Tak. Teruskan. Saya tengok ada di restoran. Dia tulis situ, kami tidak menyediakan minuman Milo. Boleh kami adakan alternatif yang lain. Mungkin sawana ke, sawanah. Tak. Veko ke apa ke namanya. Tak. Jadi kurangkanlah pengambilan produk-produk yang boleh mengukuhkan ekonomi mereka. Sebab mereka tak akan ambil produk-produk kita. Cuba tengok dekat supermarket yang dia panggil apa dia? Produk-produk IKS dah, IKS. Daripada orang-orang Melayu ke apa, dia letak tempat-tempat yang tak strategik. Yang mana produk-produk tu lama-lama uzur gitu je. Orang dia tidak dimeriahkan. Tak. Dan kita pula pun tak berapa nak support. Tak berapa nak support. Sepatutnya kita kena peka lah. Produk-produk umat Islam ni lah mungkin mahal sikit, pejam mata lah. Bukan mahal berpuluh ringgit pun. Mahal lah sikit-sikit. Tapi tak apa, niat sedekah. Kita nak majukan produk umat Islam. Gitu. Ini kita ni kadang-kadang dengan orang kafir kita begitu menyokong, sedangkan yang produk kita sendiri kita buat tidak indah, tak indah aja dah, indah tak indah aja. Ini satu perkara yang perlu diperbaiki. Jadi dia sebut apa lagi dah? Tidak penting kepada mereka apa yang mereka lakukan itu sama ada diharuskan ataupun tidak oleh agama. Menjual yang hak dengan membeli yang batil, atau mereka jadikan sebahagian daripada agama Allah ini sebagai topeng untuk mendapatkan kebendaan dunia yang hanya sedikit. Ada. Betul. Mesyuarat Majlis Fatwa Negara telah bersidang untuk menetapkan beberapa upacara dan juga perayaan-perayaan yang umat Islam boleh memberi ucapan ke, wish ke apa ke, ataupun hadir. Dia ada garis panduan. Jangan kita seberono aja. Tak apa kita masyarakat majmuk, tak apa kita kejiranan. No. Ada masalah perayaan Ponggal ke, apa panggil Christmas ke, ada apa perayaan India apa dah? Ada Deepavali ke, ada apa saja dia ada. Jangan kita
menceburi tanpa kita ada ilmu. Ni kadang-kadang kita sendiri pergi tolong bakar susu tu. Ada. Kita pun berharap bawa dia punya kereta kuil dia tu. Ada. Sambil-sambil dok ikut apa yang mereka dok baca. Will padang lah masuk ke will. Ada. Dok bawa sekali tu. Lepas tu ada pula yang jadi cleaner dekat kuil. Orang Melayu. Lepas tu yang tukang buat tu orang Melayu. Pergi buat bangunan kuil tu. Aduh, ada. Ini semua perkara yang boleh menjejaskan akidah. Dah, ni masalah hari ni dah. Jangan ada pun ni depan ni je. Dah. Kementerian apa ni klinik botanik. Dia telefon ustaz. Dah. Dia orang nak buat sambutan menyambut Krismas ke apa ke nama. Dekat klinik ni. Jadi dia kata dia bantah. Memang tak boleh lah. Kenapa kita bergira nak menyambutnya? Dekat Sabah pun ni tak. Dia buat koi. Nyanyian lagu untuk Christmas. Yang nyanyi tu orang Islam pakai tudung. Duk nyanyi. Tak? Dalam lagu-lagu tu ada mensucikan kepada Jesus lah. Ya, Tuhan Trinity apa semua tu kan boleh bawa kepada kerosakan akidah. Tapi kita ni pakai hentar, pakai ikut je. Tak. Tidak ambil fatwa-fatwa dan sebagainya. Sekarang ni macam itulah. Ulama-ulama, mufti-mufti ni dipandang rensu. Ya. Penyanyi, artis diangkat tinggi. Bertembung antara mufti dengan artis menang. Tak. Batu Nabi kata di antara tanda akhir zaman, ramainya artis-artis perempuan. Ramainya muzik, banyaknya muzik. Tu di antara tanda-tandanya tak. Ya, kadang-kadang kita tak endah-endahkan sangat. Ini masalahnya. Tak. Kemudian yang terakhir kita ambil sikit ya. Ketiga, pendirian Abu Sufyan dan juga sikap serta tindakan Rasulullah terhadapnya. Sungguh ganjil pendirian Abu Sufyan pada hari Mekah dikalahkan. Iaitu beliaulah orang yang pertama sekali memberi amaran pada kaumnya tentang serangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada di barisan hadapan daripada orang-orang yang berbondong-bondong memasuki agama Allah Ta'ala pada hari itu. Kerana anjuran dan desakan beliaulah, maka pada hari itu, maka tidak berlaku peperangan untuk menghalangi kemasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Barangkali sudah dikehendaki oleh hikmah ilahiyah supaya Mekah dikalahkan tanpa sebarang peperangan yang harus dijadikan ingatan, dan supaya penduduk-penduduk Mekah memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal merekalah orang-orang yang pernah mengusir, mengganggu dan menyakiti dan memeranginya. Mereka memeluk Islam tanpa sebarang paksaan oleh muslimin kepada mereka di hari itu. Dengan disediakan Islamnya Abu Sufyan sebelum orang lain yang ada di Mekah pada hari itu, iaitu atas pertemuannya dengan Rasulullah di Muruz Zahran, bertemu dan memperkatakan tentang Islam supaya Abu Sufyan pulang kepada kaumnya di Mekah, maka hilanglah ingatan dan pemikiran untuk berperang dan bertarung daripada kepala mereka. Dipersiapkan suasana Mekah untuk keamanan yang merupakan punca tertimbusnya kehidupan jahiliyah dan syirik, dan muncullah kehidupan tauhid dan Islam. Jadi Abu Sufyan ni sebelum Nabi masuk ke Mekah, dia pada malam tu sebelum melakukan pembukaan tu, dia pergi siasat. Dia pergi mengintai. Ya, duk mengintai ni ditangkap oleh Ibnu Abbas, ditangkap oleh Abdullah bin Abbas, ya, oleh Abbas. Dah dibawa kepada Nabi. Dia diberkas lebih awal lagi. Lepas tu dipujuk. Akhir sekali dia masuk Islam. Sebab itulah pada pagi hari, tengah hari tu, dia sendirilah yang menginfokan kepada masyarakat kafir Mekah, siapa yang masuk ke dalam masjid dia selamat, masuk ke rumah aku dia selamat. Orang kafir kata kalau masuk rumah kamu berapa orang je masuk. Lepas tu dia kata siapa yang masuk Masjidil Haram dia selamat. Akhir sekali dia sendirilah yang mengarahkan kepada rakyat dia supaya tidak berlaku pertentangan, kerana dia sendiri dah awal-awal lagi masuk Islam.
Jadi Nabi pun masuk Islam, masuk Mekah dalam keadaan damai, tidak berlaku pertumpahan darah. Itulah ya di antara kehendak Allah Taala di dalam peristiwa ini. Jadi ada lagi, kita sambung kemudian insya-Allah. Wallahu taala bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain yustajab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum ya karim.